Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Segulai sejalai. Segulai sejalai. Ya. I like it. Ia adalah merupakan cokan kata baru dalam kita merapatkan lagi jurang. Mungkin ada sedikit jurang di antara kita di Semenanjung dan Sabah dan Sarawak. Kita rapatkan lagi dengan menggunakan terminologi baru segulai sejalai yang bermaksud seiring sejalan macam kita tadi. Seiring kita sejalan ya. Menuju ke sini. You jalan sana, saya jalan sini. Oh, tak sama. Menuju ke sini. Kita ada satu destinasi yang sama. Satu destinasi. Matlamat yang sama untuk memastikan negara kita tetap dalam keadaan yang berpadu. So, perpaduan itu penting. Kita tunjuk contohlah segulai sejalai. Segulai sejalai. Betul. Tapi yang paling penting juga selain daripada kita nak memberi fokus kepada segulai sejalai, hari ini pastinya debaran terasa untuk adik-adik yang akan mendapat keputusan SPM. Bukan Selamat Pagi Malaysia, Sijil Pelajaran Malaysia. Ya, betul. Okay. Saya tak tidur malam. Tak tidur? Tak tidur malam. Kalau ingat dululah. Dululah. Samalah. Mungkin time tu saya sudah start gugur rambut lah. Dah gugur rambut. Tunggu keputusan punya pasal. Saya fikir macam-macam alasan tak nak pergi sekolah. Tak nak pergi sekolah. Saya takut, risau, nak muntah ada, semua ada. Tapi apa pun kepada adik-adik yang akan mendapat keputusan tepat jam 10 pagi di sekolah masing-masing ini, kehidupan perlu diteruskan. Apa sahaja yang berlaku kita kena terima, dan masa inilah sebenarnya percaturan telah pun bermula. Universiti mana yang nak dipilih? Apakah sebenarnya bidang yang akan dipelajari selepas ini berdasarkan keputusan yang akan diterima hari ini. Hari ini juga kita akan berita langsung sebenarnya bersama dengan rakan kita untuk sidang media SPM pada jam 9. Bawa mak bapak pergi ambil risau. Oh, saya tak boleh. Saya pergi seorang. Biarkan mereka menunggu di rumah. Biar saja. Kalau boleh. Kalau boleh. Okey, kita beralih daripada SPM itu tadi. Kita nak lihat sedikit mengenai segulai sejalai ini. Segulai sejalai adalah frasa bahasa Iban yang bermaksud seiring dan sejalan dan digunakan sebagai cokan kata perpaduan untuk seluruh negara. Ini menurut Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan katanya beliau tertarik dengan frasa berkenaan. Ini menjadi moto dalam majlis sambutan Gawai Dayak peringkat kebangsaan yang dihadirinya di Sarawak. Maknanya mana-mana saya pergi, bila berbicara soal kesatuan, perpaduan dan bekerjasama, perkuatkan, maka saya akan sebut segulai sejalai dan kami akan ikut. Jadi Yang Amat Berhormat juga berkata sudah tiba sebenarnya masa untuk rakyat khususnya di Semenanjung Malaysia untuk belajar dari Sarawak bagaimana perpaduan di antara pelbagai kaum dapat digunakan untuk membina negara. Itu dia satu matlamat yang sama, seiring sejalan ataupun segulai sejalai. Ini sedikit keputusan SPM 2022. Oh, ramai. Calon yang menduduki ialah 403,637 di 3,355. Dan keputusan juga sebenarnya boleh disemak melalui myresultspm.moi.gov.my. Ini macam tadi saya cakap tu, saya ambil balik lah. Sebab sekarang mungkin mak bapak yang cek. Itulah pasal kan. Ada ID semua. Jadi tepat jam 10. Apapun, esok sebenarnya, Terence, kita akan membincangkan lebih lanjut mengenai keputusan SPM ini. Bagaimana rumusan SPM 2022 dan juga hala tuju selepas ini. Ke mana arah mereka sebenarnya. Itu semua esok di SPM. Tapi kita berikan tumpuan terlebih dahulu mengenai tuntutan Sulu, di mana Malaysia mengenal pasti dalang yang membiayai tuntutan 8 warga Filipina yang mendakwa waris Kesultanan Sulu. Ini merupakan satu berita yang sebenarnya berkaitan dengan isu-isu yang pernah kita alami sebagai sebuah negara dulu. Sebagai sebuah negara berdaulat, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata Malaysia akan mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang terbabit bagi menuntut segala kos sepanjang berdepan kes itu di Mahkamah Paris. Semalam Mahkamah Rayuan Paris mengekalkan keputusan membenarkan Malaysia mencabar award yang diputuskan oleh Dr. Gonzalo Stampa pada 25 Mei 2020 dalam kes tuntutan berkenaan. Jadi ini adalah tuntutan yang pada pendapat saya tidak munasabah sama sekali, kerana kerajaan Kesultanan Sulu pun sudah tidak wujud sebenarnya. Jadi apakah mungkin sebab di sebaliknya dan siapa yang membiayai kos tersebut?
kita akan ketahui tidak lama lagi. Ya, dan selain daripada kita nak mengetahui siapakah dalang sebenarnya, yang paling penting sekarang ini ialah untuk merekodkan keputusan itu di mahkamah agar keputusan itu tidak lagi boleh dicabar oleh mana-mana pihak. Berkaitan dengan Sulu, ini sedikit perkembangan di Sabah sebenarnya semalam, di mana gempa lemah landa sempurna dengan magnitud 2.6 yang melanda sempurna Sabah pada 7.39 malam tadi. Dan juga gempa bumi itu berlaku pada kedalaman 3 kilometer dan gegaran dirasai di sekitar sempurna itu akan terus dipantau selain terus memberi perkembangan lanjut. Dan juga untuk perkembangan lanjut anda boleh terus saja melayari Map Malaysia. Baik, seterusnya kita melihat pertumbuhan ekonomi negara yang mana disasarkan agak tinggi dan kita telah pun sebenarnya mengatasi unjuran untuk suku yang pertama. Jadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu dikekalkan bagi mewujudkan lebih banyak pekerjaan yang berkualiti tinggi. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata ia penting bagi menangani jurang kemahiran selain mempersiapkan tenaga kerja untuk pekerjaan masa hadapan. Beliau berkata latihan semula dan pembangunan tenaga kerja perlu ditingkatkan pada skala baru dan fokus kepada inisiatif sebanyak mungkin untuk percepatkan peningkatan kemahiran adalah suatu yang akan dipertingkatkan. Sebelum ini Yang Berhormat Menteri juga menyasarkan semua inisiatif juga memberi tumpuan kepada inovasi dan akan dipertingkatkan dalam daya cipta negara untuk membantu kita memasarkan produk-produk yang berkualiti tinggi dan juga inovasi yang berkualiti tinggi sebagai sebuah negara pengeluar. Ya, kalau esok tumpuan pastinya diberikan tentang rumusan SPM 2022. Tapi apa pula yang menarik hari ini? Sama-sama kita saksikan.